Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Kabilan Analaki Ramesh. Nombor matrik PC 23100. Hari ini saya ingin membentangkan pengenalan kepada bab pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Kesepaduan Nasional di Malaysia adalah usaha untuk memperkukuhkan persatuan dan perpaduan di kalangan pelbagai kaum, agama dan etnik dalam negara. Ini adalah aspek penting dalam memastikan kestabilan, kemakmuran dan kemajuan Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum yang kaya dengan pelbagai budaya. Seterusnya adalah 3 lapisan perpaduan, iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatupaduan. Perpaduan adalah ia bermakna kesatuan, matlamat akhirnya yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Kesepaduan ialah keadaan bersepadu dan menjadi kesatuan yang utuh. Keadaan aman, stabil maupun sejahtera yang dicapai, tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial. Seterusnya, penyatupaduan. Ia adalah proses menyatupadukan masyarakat. Ia adalah usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial. Pengalaman Malaysia, iaitu dari kesatuan ke perpaduan. Itu sejarah mencari kesatuan. Seterusnya, ia membina kesatuan yang secara berterusan. Seterusnya, 13 Mei 1969, Kesatuan pecah berderai. RMK kedua, 1971, istilah perpaduan diperkenalkan dan digunakan di Malaysia. Selepas itu, perpaduan dalam kepelbagaian dibentuk daripada Indeks Perpaduan Nasional IPNAS 2018. Seterusnya, sejarah mencari kesatuan, iaitu Malaysia ibarat sebuah negara jigsaw puzzle. Negeri-negeri dalam Malaysia asalnya terikat kepada pusat-pusat yang berbeza, iaitu Siam, Belanda, Britain, sehingga disatukan oleh penjajah British. Melalui pembentukan Kesatuan dan Persekutuan, negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu telah dibentuk. Pembentukan Malayan Union 1946 telah ditentang dan dimansuhkan. Seterusnya, selepas itu, Persekutuan Tanah Melayu 1948 terbentuk di semua negeri di Malaysia. Kemerdekaan 1957 mercu kesatuan negara. Persekutuan Malaysia 1963 yang meluaskan kesatuan di Semenanjung, Sabak dan Sarawak. Peristiwa 13 Mei 1969 yang menyebabkan kesatuan pecah berderai di Malaysia, iaitu telah berlaku perubahan ungkapan dan haluan negara dan perpaduan menggantikan dengan perkataan kesatuan. Kesatuan dalam pelbagaian tidak diguna lagi. Itu perpaduan dalam kepelbagaian itu diguna pakai semenjak RMK 1971 hingga 1975 untuk usaha penyatuan sosial. Salam sejahtera, nama saya Soho Ying dan matriks ID PC23078. Saya akan menerangkan tentang 41 perpaduan malamat diidamkan. Perpaduan merupakan salah satu aspek yang penting bagi setiap negara. Perpaduan ditarifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai malamat bersama secara jujur dan ikhlas. Malamatnya adalah agar setiap bangsa dalam sebuah negara yang berbilang kaum dapat hidup dengan aman dan harmoni tanpa perkara yang mengancam keamanan individu, keluarga atau masyarakat. Seterusnya, detik perpaduan adalah saat yang boleh dilihat dalam kehidupan seharian. Contohnya, suasana yang sering dilihat menunjukkan muncul perpaduan adalah taktik-taktik pergaulan di pasar, mengadakan majlis kebudayaan dan sokongan dalam sukan. Siri animasi Upin dan Ipin juga menggambarkan hubungan erat selain persefamahan dan kerjasama dengan kumpulan etnik yang berbeza. Sebagai contoh, watak-watak di dalam siri animasi ini mewakili pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina, India dan seluruh rakyat Malaysia. Contoh-contoh tersebut telah mewujudkan jambatan toleransi, kepekaan, keharmonian dan keunikan yang boleh dikongsi bersama.
Jadi perbezaan adalah perkara yang membezakan antara anda dengan orang di sekeliling anda. Antara jadi perpaduan adalah seperti sambutan perayaan. Sambutan perayaan mempunyai kaitan dengan kebudayaan dan agama. Setiap budaya dan agama mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Setiap masyarakat perlu menerima dengan hati terbuka dalam isu ini. Selain itu, isu tempat kerja memilih bangsa-bangsa di tempat kerja sering timbul berserta dengan syarat-syarat tertentu. Ini menimbulkan salah satu titik perbezaan yang akan menggugat perpaduan kaum. Sebagai masyarakat di Malaysia, isu ini perlu dilihat sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan produktiviti. Penggebumian menjadi salah satu contoh titik perbezaan. Ini mempunyai kaitan dengan anutan agama seseorang. Zairah menzairahi juga digalakkan sebagai contoh sokongan kepada ahli keluarga yang kematian orang yang disayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhammad Zamzami, PC 22042. Saya akan membentangkan Kesepaduan Nasional. Kesepaduan Nasional merupakan teras kekuatan dan keselamatan negara. Kesepaduan negara akan terhasil melalui ikatan perpaduan di kalangan seluruh rakyat Malaysia. Dalam hubung ini, formula perpaduan bagi negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia terletak kepada kesatuan rakyat pelbagai kaum untuk hidup saling faham memahami, bertoleransi, menerima kepelbagaian antara satu sama lain dan memahami kontrak sosial yang menjadi tunjang kesepaduan rakyat Malaysia, serta menghormati hak-hak asasi manusia berteraskan kepada perlembagaan persekutuan. Nasional pula ialah sebuah ideologi atau kefahaman yang meletakkan negara dan bangsa pada tempat yang tinggi atau yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara depan dengan mewujudkan satu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia, dan ia berbeza dengan patriotisme. Nasional juga merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan negara atau negara tertentu. Ia merangkumi ciri, nilai, tradisi dan identiti negara tentu sebagai entiti kolektif. Itu sahaja daripada saya dan saya akan pass pada next presenter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Khairul Haidi, PC 22045. Kesepaduan sosial bermaksud semua orang hidup bersama dengan aman dan seimbang tanpa bergaduh di satu tempat seperti kawasan atau negara. Ini penting kerana kita mahu semua orang merasa diterima dan dihormati, tidak kira budaya, agama atau bangsa mereka. Bagaimana kita capai kesepaduan sosial? Pertama, kita menghormati kepelbagaian budaya dan agama. Contohnya, semua orang menghormati dan menerima budaya, agama dan bangsa orang lain. Kedua, pendidikan yang menggalakkan dialog antara semua kumpulan masyarakat. Contohnya, sekolah dan aktiviti dan yang membolehkan orang dari latar belakang yang berbeza untuk belajar bersama dan berbual secara baik. Dan yang penting, kita bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tanpa bergaduh. Kesepaduan sosial membantu semua orang hidup bahagia dan harmoni di Malaysia. Defisit sosial merujuk kepada keadaan ketidakstabilan, ketidakseimbangan atau ketidaksejahteraan dalam masyarakat. Ini dapat dilihat dari beberapa faktor penyebab, antaranya ialah jurang ekonomi yang besar antara golongan kaya dan miskin. Perbezaan ini mencerminkan permasalahan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi yang tidak merata di masyarakat. Selain itu, kesihatan mental dan emosi juga turut menyumbang kepada defisit sosial. Banyak individu yang menghadapi tekanan hidup yang tinggi, kurang sokongan sosial atau stigma terhadap kesihatan mental. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosi dan psikologi yang pada gilirannya memberi impak negatif kepada keadaan sosial masyarakat. Kurangnya akses kepada pendidikan dan perkhidmatan asas juga merupakan satu faktor yang penting dalam defisit sosial. Apabila seseorang tidak mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualiti atau perkhidmatan asas seperti kesihatan dan perumahan, ia mencipta kesenjangan yang besar dalam kemampuan individu untuk mencapai potensi sepenuhnya dan menyertai pembangunan masyarakat secara holistik. Kesemua faktor ini menyumbang kepada keadaan defisit sosial yang memerlukan tindakan dan strategi untuk mengatasinya.
Dengan pemahaman yang mendalam mengenai akar masalah dan usaha bersama dari pelbagai pihak termasuk kerajaan, masyarakat sivil dan sektor swasta, kita dapat membina masyarakat yang lebih seimbang, adil dan sejahtera untuk semua warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamzah Irfan bin Muhammad, nombor matrik PE 23016. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan etos nasional. Etos nasional merupakan merujuk kepada suatu nilai, kepercayaan, norma dan prinsip yang dianggap sebagai sebahagian daripada identiti sesebuah negara. Ia merangkumi nilai-nilai seperti perpaduan, kepelbagaian, patriotisme, semangat kerjasama, toleransi, keadilan dan kesetiaan kepada nilai-nilai yang dianggap penting kepada negara. Seterusnya, konsep etos nasional. Konsep etos nasional ialah nilai-nilai yang dapat dilihat dalam konsep rukun negara yang menggariskan prinsip-prinsip perpaduan dan kesepaduan di kalangan semua rakyat Malaysia. Semangat Malaysia Boleh yang memberi semangat dan keyakinan dalam mencapai matlamat dengan lebih baik. Sejarah etos nasional. Pada tahun 31 Ogos 1957, tokoh-tokoh negara seperti Tunku Abdul Rahman memainkan peranan penting dalam mengumpulkan semangat penentangan dan mengukuhkan perpaduan di kalangan berbagai etnik dan agama. Kemerdekaan yang dicapai pada 31 Ogos 1957 menjadi satu peristiwa penting dalam sejarah Malaysia. Persekutuan Malaysia 1963, prinsip-prinsip perpaduan dalam kepelbagaian terus ditekankan dengan rukun negara sebagai asas yang menggariskan semangat perpaduan dan kesepaduan di kalangan semua rakyat Malaysia. Rancangan Malaysia merupakan rancangan 5 tahun pembangunan kerajaan Malaysia. Rancangan 5 tahun ini merupakan kesan peninggalan daripada zaman pemerintahan British di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Rancangan 5 tahun bermula rancangan Malaysia pertama, iaitu dari tahun 1956 hingga 1960. Dasar Ekonomi Baru merupakan satu program sosio-ekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia kedua 1971 sehingga 1990 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Matlamat tersurat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Nasra Mutanasi dan ID Matrix PA 23023. Jadi saya akan bentangkan tentang penyatupaduan di mana proses diusahakan, dan bahagian saya akan bentangkan tentang etnik, iaitu tahap keetikan, batas etik dan juga hubungan sosial rentas etnik. Apa itu tahap keetikan? Tahap etnik merujuk kepada keadaan atau peringkat perkembangan kepelbagaian etnik dalam sesuatu masyarakat. Ia merangkumi kesedaran, penghargaan dan penghayatan terhadap identiti etnik serta hubungan antara kumpulan etnik yang berbeza. Tahap etnik yang tinggi menunjukkan kewujudan kesedaran yang baik terhadap kepelbagaian etnik, penghargaan terhadap perbezaan budaya dan hubungan yang harmoni antara kumpulan etnik. Contoh tahap keetikan yang pertama ialah tahap kebudayaan, di mana terdapat tahap kebudayaan tinggi di kalangan masyarakat Malaysia, iaitu terdapat kepelbagaian budaya seperti makanan, pakaian tradisional dan juga perayaan agama yang sangat dihargai dan diraihkan oleh pelbagai etnik. Contoh tahap keetikan yang kedua pula ialah tahap kesedaran politik, di mana tahap kesedaran politik etnik juga berbeza, iaitu di setengah kawasan
Terdapat keseimbangan politik antara pelbagai etnik, manakala di tempat lain ketegangan politik etnik mungkin lebih ketara. Dan contoh keetikan yang terakhir ialah tahap penghayatan agama, di mana masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai agama dan tahap penghayatan agama juga berbeza. Terdapat komuniti yang memahami dan menghormati agama-agama lain, sementara di tempat lain mungkin terdapat ketegangan antara penganut agama yang berbeza. Apa itu batas etnik? Batas etnik merujuk kepada garis sempadan yang memisahkan atau membezakan antara kumpulan etnik ataupun golongan etnik dalam sesuatu masyarakat. Ini boleh merujuk kepada sempadan fizikal seperti sempadan antara dua wilayah di mana terdapat kumpulan etnik yang berbeza, ataupun ia juga boleh merujuk kepada sempadan sosial atau budaya yang menentukan keanggotaan atau identiti etnik seseorang. Batas etnik boleh bersifat fizikal, sosial, psikologi, dan ia seringkali menjadi subjek perdebatan dalam konteks keseluruhan identiti etnik integrasi sosial. Antara aspek yang boleh dianggap sebagai batas etnik ialah yang pertama ialah peruntukan undang-undang, di mana terdapat undang-undang dan dasar-dasar yang mengawal aspek-aspek tertentu kehidupan masyarakat seperti pendidikan, ekonomi dan juga politik yang kadang-kadang mencerminkan pembahagian ataupun batas etnik. Dan aspek yang kedua ialah bahasa dan budaya, di mana walaupun bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi, terdapat juga bahasa-bahasa yang digunakan oleh kumpulan etnik tertentu. Selain itu, terdapat perbezaan dalam adat dan budaya di kalangan kumpulan etnik. Dan aspek yang terakhir ialah agama, di mana Malaysia mempunyai pelbagai agama dengan Islam sebagai agama utama. Perbezaan agama sering menjadi ciri penting dalam mengenal pasti batas etnik. Apa itu hubungan sosial rentas etnik? Hubungan sosial rentas etnik merujuk kepada interaksi dan hubungan antara individu atau kumpulan daripada pelbagai etnik atau kumpulan yang berbeza. Ini melibatkan komunikasi, pertukaran budaya serta kerjasama dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan dan politik. Hubungan sosial rentas etnik yang positif dan sihat membawa kepada pemahaman yang lebih baik, toleransi dan perpaduan antara pelbagai kumpulan etnik dalam masyarakat. Ini penting untuk memastikan keharmonian dan stabiliti sosial dalam komuniti yang pelbagai budaya. Antara contoh hubungan sosial rentas etnik, yang pertama ialah rumah terbuka, di mana amalan rumah terbuka semasa perayaan agama seperti Hari Raya Aidilfitri, Deepawali dan juga Tahun Baru Cina membolehkan individu daripada pelbagai etnik berkumpul dan merayakan bersama. Ini boleh memperkuatkan ikatan sosial. Contoh yang kedua ialah pekerjaan dan juga pendidikan, di mana terdapat tempat kerja dan institusi pendidikan di Malaysia yang mempunyai pelbagai etnik yang bekerjasama dan belajar bersama dan juga membina hubungan sosial rentas etnik melalui kerjasama dalam projek dan juga aktiviti berkumpulan. Contoh yang ketiga ialah kerjasama dalam masyarakat, iaitu terdapat juga Badan Kesatuan Sukarelawan Kumpulan Agama dan juga pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO yang melibatkan anggota daripada pelbagai etnik dalam usaha membantu masyarakat yang memerlukan. Ini boleh memupuk hubungan sosial yang kukuh antara satu sama lain. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Syirimi Alia binti Zulkifli dan nombor matrik saya adalah PE23009. So, hari ini saya akan bentangkan tentang alat penyatu paduan, iaitu tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penyatu paduan itu? Penyatuan atau penyatu paduan merujuk kepada proses atau tindakan menggabungkan atau mempersatukan beberapa entitas atau elemen menjadi satu kesatuan yang lebih besar atau utuh. Untuk mendapat keharmonian dalam masyarakat dan juga negara, perlulah ada alat penyatu paduan ini, iaitu yang pertama, tawar-menawar. Tawar-menawar merujuk kepada proses perunding yang melibatkan pertukaran pendapat, kepentingan
atau tawaran antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam segi kata lain, tawar-menawar adalah saling meminta pengurangan harga, tuntutan atau sebagainya. Dalam penyatu paduan, tawar-menawar dapat membantu dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan melalui proses tawar-menawar ni, pelbagai kelompok ataupun entitas dapat menemukan titik kesamaan dan kesepakatan yang diperlukan untuk memperkuat keharmonian dalam masyarakat. Alat penyatu paduan yang kedua adalah perundingan. Perundingan merupakan satu proses yang berdiskusi yang lebih mendalam antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pandangan yang berbeza. Masuk perundingan dari Kamus Pelajar edisi kedua iaitu perbuatan atau hal berunding perbicaraan. Perundingan melibatkan proses dialog antara dua atau lebih orang atau pihak di mana konflik telah timbul. Oleh itu, perbincangan yang diadakan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi kedua-dua pihak, tidak kira sama ada persetujuan dicapai ataupun tidak, disebut sebagai perundingan. Melalui perundingan, pelbagai perbezaan atau konflik dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan terukur. Perundingan yang efektif dapat membawa pada pembentukan kesepakatan yang memadai dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan penyatu paduan. Dalam pengertian ini, perundingan adalah cara yang paling disarankan untuk menyelesaikan konflik kerana ia adalah alternatif yang paling beradab. Alat penyatuan yang terakhir adalah pengantaraan. Kata dasar bagi penyantaraan ialah antara. Manakala mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi kedua, pengantaraan bermaksud proses, cara pembuatan menghubungkan orang, negara dan sebagainya. Dari segi kata lain, pengantaraan adalah proses di mana pihak ketiga yang tidak memihak kepada mana-mana pihak untuk membantu meredakan konflik atau mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam penyatu paduan, pengantaraan dapat memainkan peranan penting dalam memperkuatkan hubungan antara pelbagai kelompok atau entitas dalam masyarakat. Contohnya, terdapat salah faham antara pihak kanan dan pihak kiri yang menyebabkan pergaduhan berlaku. Jadi, bagi menyelesaikan konflik ini, pihak ketiga ataupun pengantaraan perlulah berunding antara kedua-dua pihak bagi menyelesaikan pergaduhan tersebut. Dalam contoh yang dinyatakan, pengantaraan memainkan peranan yang penting dalam membantu kedua-dua pihak menyelesaikan konflik mereka dengan cara yang konstruktif. Oleh itu, pengantaraan adalah alat penyatu paduan yang membawa kepada keharmonian dalam kalangan masyarakat dan juga negara. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, pemantapan kesatuan nasional di Malaysia adalah penting untuk membangun kesedaran dan penghargaan terhadap keberagamaan masyarakat. Menegakkan hukum yang adil dan merata, memastikan akses yang sama terhadap peluang ekonomi, serta mendorong dialog terbuka dan promosi identiti kebangsaan. Dengan melakukan hal-hal ini, Malaysia dapat memperkuat kesatuan dan keharmonian di antara masyarakatnya, menciptakan asas yang kukuh untuk masa depan yang lebih bersatu dan berkembang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.